Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba' Al-Fadil, kekanda Tuan Imam, Ashabul Fadilah barisan ahli jawatan kuasa Qaryah, Ashabul Fadilah barisan pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, menyambung perbincangan kita melalui kitab Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung masih lagi membicarakan berkenaan dengan beberapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan musuh. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Beberapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan musuh. Pada satu pagi, Abu Jahal menyediakan seketul batu besar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menunggu kedatangan baginda di dalam Masjid Haram. Tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Haram untuk solat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, Abu Jahal bergerak ke arah baginda dengan membawa batu besar. Apabila dia sudah hampir dengan baginda, tiba-tiba dia berundur sambil mencampakkan batu yang ada di tangannya. Tangannya menggigil dan mukanya berubah menjadi pucat kerana ketakutan. Pembesar-pembesar Quraisy segera pergi berjumpa dengannya dan bertanya, "Apa yang telah berlaku kepada kamu, wahai Abu Hakam?" Dia menjawab, "Aku bergerak ke arahnya untuk membunuhnya dengan batu itu. Apabila aku menghampirinya, tiba-tiba aku dihalang oleh seekor unta jantan. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta jantan seperti itu." Apabila perkara ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berkata, "Itulah Jibril. Sekiranya dia menghampiriku, Jibril akan menangkapnya." Tuan-tuan, kita sambung bincang kita. Hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan apabila ataupun situasi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh-musuh baginda. Kalau kita tengok sebelum ni, iaitu ketika mana Nabi berhadapan dengan Suraqah dalam peristiwa hijrah baginda. Hak Suraqah tu hak ligan Nabi nak bunuh Nabi, akhirnya dikecewakan Suraqah itu dengan kaki kudanya kata tertimbus di dalam padang pasir. Kalau ikut setengah menceritakan sebanyak 3 kali, sampai akhirnya Nabi lah yang membebaskannya daripada tertimbus dalam padang pasir tersebut, yang akhirnya dia mengakulah tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung bincang kita pada malam ini, iaitu sebuah lagi kisah, iaitu yang berlaku, yang tercatat di dalam cerita yang kita baca tadi, tercatat di dalam Sirah Nurul Yakin, iaitu kisah berkenaan Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan
dia sangat sakit hati dengan Nabi SAW, sangat marah. Jadi pada satu hari dia berhimpun bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Dia kira waktu tu dia punya habis out meta lah sabak dia tu. Kali tu dia berhimpun ramai, dia kata, ni aku nak bang kat hampa, dalam kepala aku ni esok pagi ni aku nak bunuh Muhammad. Habis lah, aku tak boleh sabar dah. Macam-macam yang kita minta dia berhenti daripada merosakkan agama nenek moyang kita sembah berhala ini, dia tak mau ikut. Kita tawar kat dia macam-macam pun kot-kot lah. Dia buat kerja suruh sembah Tuhan Allah itu, tidak patung-patung berhala yang lain. Jadi kotlah ada kepentingan tertentu, pasal nak jadi raja ke, nak jadi pemerintah ke, pasal nak harta ke, pasal nak perempuan ke, semua dah kita tawar, tetap dia tolak, tetap dia meneruskan dakwah dia tu. Jadi ni klimak dah ni aku nak bak kat hampa. Dia ni memang kita tahu Nabi SAW sebenarnya yang masyarakat musyrikin Mekah hak yang kemah-kemah ni tak boleh nak apa-apakan Nabi, boleh halang lagu tu lah, tapi tak boleh nak jentik Nabi SAW hatta sekalipun, sebab Nabi adalah daripada keturunan Bani Hashim, terutama Nabi cucu kepada Abdul Muttalib. Jadi keturunan Nabi tu keturunan pembesar Mekah. Jadi orang Mekah ni, musyrikin Mekah ni terutamanya tak boleh nak buat apa, pasal Nabi tu keturunan orang besar-besar. Jadi depa marah, depa geram, tapi tak boleh nak jentik Nabi SAW. Tapi depa buat macam-macam. Kalau kita tengok tu dalam peristiwa Nabi ke Taif, depa hasut penduduk Taif untuk halang Nabi ni terus buat apa-apa lah kat Nabi, sampai penduduk Taif pakat baling batu dekat Nabi kan. Jadi trip ni Abu Jahal kata, aku dah tak kira dah, esok pagi aku nak bunuh Muhammad. Dia aku habaq kat hampa siap-siap ni, hampa ada dua pilihan. Dia kata hampa ada dua pilihan. Satu, aku nak bunuh, tetap aku bunuh, tapi esok lepas aku bunuh ni, hampa ada dua pilihan. Satu, hampa nak sokong aku, nak pertahan aku. Yang kedua, hampa nak serah aku kepada Bani Hashim untuk dibicarakan, pasal aku dah bunuh seorang daripada keluarga mereka. Tuan-tuan, pembesar Quraisy yang ada bersama dengan dia waktu tu pakat buat aku janji, tak apa Abu Jahal, Abu Hakam, hampilah bunuh pagi esok, hang bunuh lah, kami dah pakat ni, aku janji kami esok lepas hang bunuh, kami akan pertahan hang, kami sokong hang lah, maksud dia kami tak akan menyerahkan hang untuk dibicarakan, pasal dah membunuh seorang daripada keluarga Bani Hashim ni. Maka tuan-tuan, Abu Jahal kawan-kawan pakai kata macam tu, dia lagi naik syekh lah, dia tetap apa pagi esok dia main masjid, aku bunuh dah. Pagi esok tuan-tuan, punya semangat nak bunuh Nabi ni, Abu Jahal ni sampai dulu masjid. Bukan setakat dia sampai dulu masjid, pembesar-pembesar Quraisy ada hak yang dia buat aku janji malam kemarin tu pun pakat sampai dah. Yang kita tahu sebelum ni, kalau bab sampai ke masjid ni paling awal Nabi lah kan. Kalau kita tahu dalam peristiwa bangunan Kaabah tu runtuh, banjir besar tu kan, itu nak meletakkan, bina balik bangunan Kaabah, itu nak letak balik Hajarul Aswad di tempat dia tu, jadi pertelingkahan di kalangan 4 kabilah utama penduduk Mekah yang ada, pasal masing-masing menuntut hak untuk mereka nak letak tu.
Jadi berkelahi. Pakat A kata aku yang berhak, B kata aku yang berhak, C kata dia berhak, D kata dia berhak, sampai hampir tercetusnya perang saudara. Lepas tengok, oh tak boleh, lagu ni tak boleh sampai nak jadi perang ni. Tapi masing-masing tak mau mengalah. Akhirnya yang kita tahu cerita, pergi jumpa seorang orang tua yang dihormati lah di Mekah tu, pergi tanya pandangan dia macam mana nak settle masalah ni. Orang tua tu pergi jawab, kata esok kita tengok siapa paling awal masuk masjid, maka dialah kita serah kepada dia untuk buat keputusan. Orang tua tu sendiri, Pak Long tu pun sendiri tak berani buat keputusan, tuan-tuan. Depa mai jumpa dia, suruh dia buat keputusan, dia tak berani. Punya kritikal situasi tu, dia pun bimbang, aku silap bagi keputusan lagi dengan aku kena. Tak pasal-pasal. Dia buat keputusan, tengok siapa. Dia macam nak alih. Dia nak alih, takut dia terkena lagi, dia pergi alih. Bagi kat siapa masuk masjid paling awal, kita tanya dia. Esok pagi pakat pi awal, tuan-tuan. Pakat pi awal, duk harap dalam hati semoga-moga dialah hak paling awal sampai masjid. Tapi pakat sampai duk perasan depa lah paling awal, tengok-tengok Nabi SAW duk ada lebih awal daripada depa. Tu yang depa serah keputusan untuk Nabi SAW buat keputusan nak buat apa, lagu mana ni cara nak letak Hajarul Aswad ni, tuan-tuan. Punya waktu tu depa melihat Nabi SAW ni dengan pandangan yang penuh kepercayaan. Depa tengok-tengok Muhammad. Tengok-tengok Muhammad, tak kata apa. Oh, kalau Muhammad tak apa, kami setuju. Cuba waktu tu Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, atau siapa-siapa Pak Abu lain yang sampai dulu, depa tengok-tengok, ulama kata pasti depa tak akan bersetuju untuk serahkan buat keputusan nak letak Hajar Aswad tu kepada si fulan tersebut. Tapi apabila pakat sampai tengok Nabi yang ada lebih awal, pakat setuju, tak ada masalah. Tu tuan-tuan, bezanya nak cerita pada satu sudut, waktu tu Nabi belum jadi Rasul. Nabi belum jadi Rasul. Nabi belum menyebarkan dakwah baginda. Nabi buat ibadat seorang-seorang, tak diperintah untuk sebar lagi. Jadi tuan-tuan, buat baik seorang-seorang ni tuan-tuan, orang tak kisah pengajaran, iktibarnya. Tapi bila kita mula nak ajak orang lain buat baik, kita kena bersedialah dengan pelbagai ujian dan rintangan yang bakal kita hadapi. Itulah yang berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Punya depa percaya, depa harap dekat Nabi. Tapi apabila Nabi mula ajak depa buat baik, tinggal benda-benda mungkar, depa mula melawan. Nak baik seorang-seorang punya pasal. Nak ajak kami bersama, Nabi berhadapan dengan ujian demi ujian. Yang antaranya, yang inilah peristiwa satu komplot, kita kata, yang Abu Jahal sendiri ambil tanggungjawab, tuan-tuan. Dia punya berani ni, dia punya geram, kita boleh bayang. Dia ambil tanggungjawab, tak, aku akan ajak hampa, aku nak pergi seorang-seorang bunuh Muhammad. Lepas tu ikut hampa lah. Hampa nak serahkan aku untuk dibicarakan ke, atau hampa nak sokong aku lepas tu. Dia kata pakat sokong. Jadi pagi esok pakat pi, Abu Jahal pun sampai awal. Nabi yang biasanya paling awal sampai masjid pagi tu pun kalah. Depa sampai dulu nak tengok Muhammad ni, hak yang Abu Jahal nak bunuh lah, hak yang pembesar lain nak tengok Abu Jahal tu nak bunuh Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi sampai macam biasa, Nabi menunaikan solat. Waktu ni belum ada lagi solat maktubah, solat fardu 5 waktu tu. Ni cara Nabi bersolat secara yang sebelum daripada difardukan solat 5 waktu. Maknanya dia bukan sembahyang subuh lah tu. Jadi tak apalah, Nabi sembahyang di dalam Masjidil Haram. Rupanya Abu Lahab, Abu Jahal bawa satu ketui batu besar. Bawa besar sungguh lah. Dia pun kuat, tuan-tuan. Abu Jahal ni dia kuat. Amru bin Hisham nama dia, atau penggelarannya Abu Hakam. Abu Hakam tu pasal anak dia nama Hakam, Abu Hakam. Nama yang sebetul Amru bin Hisham. Yang pernah, hebatnya Abu Jahal ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sirah,
pernah Nabi sampai bermohon, minta doa kepada Allah, ya Allah, kuatkan Islam ni dengan salah seorang min umrain, daripada 2 umat. Nabi minta, ya Allah, kuatkan Islam ni dengan salah seorang daripada 2 umat. Nabi minta salah satu pun tak apa dah. Kalau 2 lagi terbaik, mai satu pun cukup lah nak bantu Islam ni. Waktu tu sangat teruk ditekan. Siapa 2 tu tuan-tuan? 2 Umar, Nabi kata. Salah seorang daripada 2 Umar. Siapa 2 Umar tu? Yang pertama Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar tu lah. Yang kedua ni Abu Jahal. Abu Jahal tuan-tuan, namanya Amru bin Hisham. Umar lah, guna Amru tapi dia Umar lah, bin Hisham. Jadi Nabi minta salah seorang tu seberang mai ke agama Islam untuk bantu negara Islam, yang akhirnya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang tu yang seberang mai adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau kita tengok Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan, Nabi doa, maknanya doa Nabi tu diperkenankan oleh Allah, yang akhirnya Sayyidina Umar ni punya ganas. Bahkan hari Islam dia tu, hari dia nak pi bunuh Nabi pun. Setelah apa? Mendengar berita adik dia sendiri dah Islam. Dalam dia duk lawan Nabi, duk marah orang ikut Nabi, rupanya adik dia dengan adik ipar dia dah Islam. Dia marah tu, dia pi tu kan, dia pi rumah adik dia tu. Jadi sampai di rumah adik dia duk baca Quran dan makan penampak lah. Lepas tu dia sambung kemarahan dia tu, nak pi rumah Nabi kan. Para sahabat lari dah, lari pihabak kat Nabi. Ya Rasulullah, nu tengah jalan duk main, on the way. Siapa dia? Umar tengah on the way. Dia mai tu, mai duk tahu dah nak mai bunuh kamu ya Rasulullah. Nabi kata tak apa, biar dia mai. Tapi bila dia sampai tuan-tuan, Allah lenturkan hati dia. Last sekali dia mai kat Nabi, dia Islam di hadapan, bersyahadah di hadapan Nabi. Jadi salah seorang yang Nabi doa nak habaq kata depa ni hebat ni, Abu Jahal lah. Tapi Abu Jahal tak mai. Abu Jahal akhirnya mati di medan perang Badar. Yang kita biasa cerita yang peranan 2 remaja tu, apa, Muaz dan Muawiz tu, yang pejatuh Abu Jahal daripada kuda, jatuh bawah, kemudian disambut mai oleh Sayyidina, kalau dalam pendapat paling kuat, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah yang mai pancung kepala Abu Jahal, yang akhirnya dibawa kepala tu pi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai depan Nabi, wahyu sampai kepada Nabi untuk melafazkan takbir. Di tuan-tuan, kita biasa cerita, itulah sejarah pertama ni kita nak masuk raya dah ni, nak masuk Aidil Adha ni, kita akan bertakbir raya. Takbir raya Aidil Adha lebih panjang dari masanya daripada takbir raya Aidil Fitri. Aidil Fitri takbir saja imam untuk solat raya, habis masa takbir raya. Start daripada malam masuk maghrib tu sampai pagi esok tu, imam apa nak masuk untuk takbir sembahyang raya, habis dah masa untuk takbir raya Aidil Fitri. Aidil Adha panjang sikit, dia sampai habis hari-hari tasyrik. Hari 10 malam tu dah mula, hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah, maka kita masih lagi kita sunat untuk takbir raya. Di takbir raya tu untuk kita imbau kembali, siapa orang pertama yang memulakan lafaz takbir raya tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Orang pertama yang melaungkan takbir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mula takbir raya, takbir tu dengan lafaz yang macam tu,
dalam sirah paling kuat pandangan kata tu semasa dibawa kepala Abu Jahal pi depan Nabi, tunjuk Abdullah bin Mas'ud pi tunjuk, ya Rasulullah, paidah ni kepala Abu Jahal ni aku buat main ni, habis lah musuh kita, hak yang macam-macam dia buat kat hang dulu ni, tu dah kepala putus ya. Nabi tuan-tuan tengok kepala tu, mana kemenangan besar lah, boleh bunuh Abu Jahal ni kan. Mereka serang waktu tu Abu Jahal tuan-tuan mengepalai serangan musyrikin Mekah ke Madinah tu. Kalau Uhud apa Khalid Al-Walid, tapi dalam perang Badar Abu Jahal lah. Yang kata Amru bin Hisham tu, yang kata Abu Hakam tu. Tapi bila putih kepala, kemenangan lah, menang lah. Zaman tu kalau perang kepala mati, habis lah. Jadi buat main kepala, Nabi diwahyukan oleh Allah melafazkan sambut kemenangan tu dengan takbir tadi, itulah lafaz takbir tu. Jadi Nabi orang pertama melaungkan takbir raya yang kita duk laung, dan Nabi melaungkan takbir raya ni tuan-tuan bukan pada pagi raya, tapi pada hari kemenangan perang Badar, terputusnya kepala Abu Jahal daripada jasad badan dia. Jadi maksud dia takbir raya yang kita akan laungkan ataupun yang kita telah laungkan sepanjang hidup kita selama ini, sebenarnya dia adalah takbir kemenangan. Walaupun mungkin edisi kita lafaz takbir tu macam-macam, tapi sebenarnya kita kena ingat dia takbir kemenangan. Kadang-kadang ada orang takbir sampai keluar air mata, sampai sebek-sebek. Siapa tak boleh balik raya kan, tiket bah habis ke apa kan, bagi Allahu Akbar, macam-macam lah. Kita edisi yang ada. Kalau tuan-tuan pergi belah Arab, mereka takbir tak macam dengan kita punya melodi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Arab dia perpesen satu-satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya berlupa dia punya sambung nada lagu mana, tapi depa lain macam sikit dah. Tapi kalau tuan-tuan tengok dua-dua ni, tuan-tuan ni lah, Google balik lagi, Google lah lagu takbir raya Arab, lagu mana. Dua-dua edisi ni tuan-tuan sebenarnya yang lebih nampak naik gairah semangat ni, nak macam suasana Nabi medan perang kepala Abu Jahal putih ni, hak cara Arab ni bagi saya lah, hak cara kita ni dia tak berapa boleh nak umkan lagi, dia takkan boleh semangat gitu lah kan. Tapi hak cara Arab tu pasti ada sebiji-sebiji, dia nampak lagi boleh bersemangat. Tapi apa pun tuan-tuan, hebat tak hebat Abu Jahal, saya satu sudut lah, dia punya punca kita takbir raya tu, dia punya hebat kan. Kalau para sahabat lain mereka punya punca turun syariat macam-macam kan. Sayyidina Ali punya punca turun syariat, kita bangkit daripada rukuk jadi sami Allahu liman hamidah. Patutnya sebelum tu semua daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, nak pindah perbuatan solat, semua kata Allahu Akbar, takbir intiqalat. Tapi apabila berlakunya peristiwa hak Sayyidina Ali lambat pergi semayang tu, hak dia doa semoga dia dan rukuk bersama dengan imam, dengan Nabi dalam rakaat yang pertama. Pasal siapa dapat rukuk rakaat pertama dengan imam, dia dapat rakaat tu, jadi dia sempurna lah, tak payah tambah-tambah dah. Kalau terlepas rukuk habis, jadi kena tambah. Imam bagi salam, dia ikut sampai habis, imam bagi salam, dia makin kena tambah rakaat yang dia tertinggal. Kalau satu-satu, dua-dua lah. Tapi kalau dia dan pada rukuk imam pada rakaat yang tertentu, mana kalau rakaat pertama dia dan, dia dapatlah rakaat tu, jadi sempurna sembahyang dia. Dia doa, bagilah dia dan, bagilah dia dan. Hari tu dia lambat mangkit sikit. Jadi bila sampai masjid, Nabi tengah rukuk. Tuan-tuan, ni punca daripada sahabat ni tuan-tuan.
Nabi rukuk tu sebenarnya kalau situasi biasa Nabi dah bangkit dah untuk i'tidal. Tapi hari tu Nabi ditahan, bongkokkan Nabi untuk rukuk itu ditahan oleh Jibril. Tahan Jibril, tahan belakang Nabi. Nabi tak boleh bangkit dah. Jadi tunggulah. Maka bila Jibril tahan, Sayyidina Ali sampai dah nak masuk. Dia Allahu Akbar terus rukuk bersama imam. Dah lepas dah Sayyidina Ali masuk tuan-tuan, baru Jibril lepas Nabi daripada tahan bungkuk. Tapi Jibril pesan kepada Nabi, mangkit ni baca Sami Allahu liman hamidah. Apa makna Sami Allahu liman hamidah? Allah telah mendengar orang yang telah kata Alhamdulillah. Siapa yang kata Alhamdulillah tu tuan-tuan? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia sampai dia dan rukuk, dia berrukuk, dia seronok sebab dapat rukuk bersama dengan Nabi tu. Dia dapat rakaat tu, dalam rukuk tu dia pergi kata Alhamdulillah. Satu tuan-tuan, pengajaran sikit hadis ni sambil-sambil lah. Nabi ajak ke dekat Sayyidina Ali ni pergi kata Alhamdulillah masa rukuk tu? Yang Nabi ajak semasa rukuk baca apa? Waktu tu sembahyang dah diajak komplit tuan-tuan, dah komplit dah. Jadi masa rukuk baca tasbih yang kita dah baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Nabi ajak macam tu. Tapi Sayyidina Ali rukuk waktu tu pergi kata Alhamdulillah. Satu sudut lah tuan-tuan, satu sudut sambil-sambil kita tengok cerita tu. Satu sudut Sayyidina Ali buat benda baru tak tuan-tuan? Nabi ada ajak tak kata Alhamdulillah semasa rukuk? Tak, Nabi suruh kata Subhana Rabbiyal Azim. Tapi Sayyidina Ali pergi baca Alhamdulillah. Benda baru lah. Nabi tak ajak dia pergi buat. Jadi benda baru ni kullu muhdasatin bid'ah. Benda baru yang dibuat dalam agama ni tuan-tuan adalah suatu bid'ah. Jadi daripada satu sudut kita nak ambil Sayyidina Ali buat bid'ah. Nabi tak suruh kata, dia pergi kata. Tapi dia kata pasal apa? Dia kata dia ada alasan dia pasal dia dah rukuk tu. Jadi dia pun Alhamdulillah. Tuan-tuan, perbuatan bid'ah Sayyidina Ali adakah mendapat kecaman ataupun kutukan ataupun kemarahan Nabi SAW pasal hang pandai-pandai piduk kata Alhamdulillah pula? Tak tuan-tuan. Bid'ah kita kena mengaku dia bid'ah. Tapi adakah kena marah Sayyidina Ali pasal buat benda lagu tu? Tak. Bahkan sebab dia buat lagu tu berubah syariat. Syariat apa? Sebelum tu bangkit daripada rukuk nak i'tidal kena kata Allahu Akbar. Tapi dek kerana hari tu pasal Sayyidina Ali pergi kata Alhamdulillah, Jibril habaq dekat Muhammad, dekat Nabi Muhammad, bangkit kata Sami Allahu liman hamidah. Maka Nabi bangkit kata Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar hambanya yang kata Alhamdulillah. Siapa hamba tadi? Sayyidina Ali yang kata dalam rukuknya, sebab dia sempat rukuk bersama dengan imam. Ini antara dalil tuan-tuan adanya di sana hak geng kita duk pegang bid'ah ini ada dua jenis. Satu bid'ah yang dalalah, hak yang masuk neraka tu, no comment tu. Yang satu lagi ada juga bid'ah yang namanya hasanah. Sebab bid'ah jadi satu kebaikan. Maksudnya kita biasa cerita Sayyidina Abu Bakar istihad sembahyang tarawih 20 rakaat main masjid ramai-ramai, Nabi mana biasa buat. Bahkan dalam rekod Nabi main masjid sembahyang 8 lah. Hak balik sambung di rumah baru cukup 20. Tak pernah istihad suruh main sembahyang jemaah ramai-ramai tarawih ni 20 rakaat. Bahkan Nabi tak sembahyang pun tarawih di masjid setiap malam Ramadan. Direkodkan 3-4 kali gitu sebulan tu. Jadi yang kita tiap-tiap malam 20 rakaat. Siapa kepala punca 20 rakaat main sembahyang ramai-ramai ni tuan-tuan? Kepala punca dah Sayyidina Umar. Dia jadi khalifah, dia orang yang mula istihar. Jom bulan Ramadan kita pergi sembahyang tarawih 20 rakaat.
Dia yang memulakan. Tapi dia pun kata ni'matu bid'ah hadhihi. Dia pun kata benda ni bid'ah. Dia ngakulah Nabi tak bisa suruh, tapi aku suruh. Tapi bid'ah ini adalah bid'ah yang penuh nikmatnya. Jadi siapa berani kata Sayyidina Umar buat bid'ah masuk neraka, kan? Depa pun tak berani kata. Hak duk kata kita bid'ah. Sampai Sayyidina Umar masuk neraka. Dah Sayyidina Umar dah. Oh, ada pengecualian pula, kan? Nak abad di sini, itulah pandangan Imam Syafi'i, imam kita, yang membahagikan bid'ah ini dua. Satu dalalah, hak sesat tu lah. Hak Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hak tu jelas. Hak yang tak ada pasal apa, pergi sembahyang subuh 3 rakaat contoh. Orang suruh sembahyang 2, dia pergi buat 3. Pasal dia kata malam tadi aku buat dosa sikit, nak cover dosa tu, tambah subuh jadi 3 contoh. Tu bid'ah tak ada pencar lah. Tuan-tuan, apa pun tuan-tuan, bid'ah nak jadi hasanah dalalah ni benda sesat lah. Hak jadi hasanah ni tuan-tuan, bukan saja-saja. Ni hak kita duk kata, hak geng kita kata ni bid'ah, bid'ah hasanah. Nak jadi hasanah tu ada dalil-dalil yang menyokong di belakang. Contoh macam kita tahlil lah. Kita dah tahu dalil tahlil ni tuan-tuan. Nabi biasa buat ke tahlil? Nabi tak biasa buat majlis tahlil. Jadi kita buat tahlil bid'ah tak? Bid'ah. Tapi bid'ah tu bid'ah sesat ke bid'ah hasanah? Kita kata bid'ah hasanah. Apa yang menyokong bid'ah hasanah tu? Tu perbuatan Nabi yang pergi pacak pelepah kurma atas kubur orang mati. Dan Nabi kata pelepah ini selagi dia hidup, dia berzikir. Memang pokok-pokok ni tu yang jadi hukum tak boleh tebang pokok atas kubur tu. Pada antaranya punca hadis ni lah. Nabi kata pohon kurma ni dia hidup baru pergi tebang, jadi duk hijau lagi lah. Dia hidup, dia berzikir. Pacak atas kubur ni, semoga ahli kubur, orang yang jasad dia ditanam dalam kubur ni, akan diringankan seksa dia dengan sebab zikir pohon ataupun macam kata apa, batang kurma ni, pelepah kurma ni. Lagi dia hidup, lagi dia hijau, dia zikir. Bila dia zikir, orang dalam kubur tu ringan seksa. Pasal apa? Orang dalam kubur ni ada 2 orang. 2 kubur Nabi suruh pacak. Satu dosanya Nabi kata mengambil mudah bab istinja, kencing ikut dan basuh dia tak berhati-hati. Yang kedua namimah, suka mengadu domba. Jadi Nabi tahu itu antara, nanti kita akan jumpa orang hadis tu, antara hebatnya Nabi, telinga Nabi boleh mendengar suara di dalam mereka yang sedang diseksa di dalam alam barzah, dalam kubur mereka. Lepas tu Nabi biasa kata hampa kan, betul-betul Nabi kata kalau hampa boleh tengok apa aku nampak, hampa boleh dengar apa aku dengar. Nabi kata apa? Hampa perasan pakai tak gelak dah, setiap hari duk teriak Nabi kata. Kalau boleh nampak apa dia Nabi nampak, boleh dengar apa baginda dengar, Nabi kata kita pakai tak gelak dah. Bakut duduk teriak ni, penuh masjid duduk teriak huek ni, nak main dengar, nak tunggu isyak ni. Pasal gerunnya dengan azab-azab yang Allah telah sediakan kepada mereka-mereka yang tak dan azab neraka lagi, baru azab dunia ni pun, baru singgah sat di alam barzah tu pun kena seksa, tu pun gerun dah, apalagi kalau hak neraka punya siksaan sana. Tu Nabi cukup pesan fattaquna. Saat-saat Nabi akan kata fattaquna, sahabat-sahabatku takut neraka nah, takut neraka. Pasal Nabi biasa tengok, Nabi kan dipertontonkan kepada baginda, antaranya dalam peristiwa Isra Mi'raj, macam mana siksaan orang yang masuk dalam neraka. Nabi biasa tengok. Lepas tu Nabi kata jangan takut neraka. Tuan-tuan, supaya kita biasa aksiden lah, tak aksiden pun tengok orang aksiden jadilah depan mata ni, terburai perut, pecah kepala. Balik rumah tuan-tuan, nombor 1 panggil anak ni, hampa bawa motor bawa elok nah, janganlah seriau. Benda nampak depan mata. Dia berbeza dengan takat orang cerita. Ni tadi saya tengok tengah jalan orang aksiden, terburai perut, pecah kepala.
kita dengar-dengar, oh tu lah, lagu tu lah. Tapi kalau kita tengok depan mata, silap-silap tak bawa kereta 3-4 hari, trauma. Baru ni kami nak pergi Ipoh, 4 biji motor, tak ramai, 4 biji lah, kawan anak dia kenduri. Tak apa, sampai dekat apa Juru, pakat menyorok situ lah. Lepas tu sambung perjalanan, nampak hujan, nampak depan tu hujan. Saya kepala duduk depan kali. Tapi ada pasal saya motor paling kecil, depa besar-besar, biar depa pergi dulu, jahanam kita nak ligan. Kita duduk depan, kita pecut cara kita. Nampak nak hujan, pakat berhenti pakai baju hujan. Sambung, hujan sungguh. Masuk hujan, saya tak kira. Saya duduk kata aku kena tunjuk hero untuk kecil pun. Pulas tuan-tuan. Dalam hujan tu 1-3 ke atas lah. Sampai tengok-tengok lampu depa belakang tu dah tak ada dah. Tengok cermingan tu pulas Bila tu duk tengok depa duk ada pulas lagi. Memang saya mengaku pas 1-3 tengah hujan lebat. Tengok-tengok lampu depa tak ada. Pelan sikit. Oi, depa ni punya takut hujan. Ni berasa hero. Takut hujan apa tuan-tuan? Kabah dah seorang. Saya tak tahu. Saya pergi sampai depan, duk tunggu depa tak mai-mai. Telefon tak jawab. Rupanya duk kalut angkat. Orang hak jatuh seorang tu. Ni nak cerita ni, saya nombor 1. Nombor 2 orang jatuh tu, patah kaki lah. Hak nombor 3 ni Syekh Radhi. Kan? Apa nak kuasa itu ni lah bahagian dakwah tu. Nombor 4 tuan-tuan, Ketua Hakim Syar'i. Belakang kali tu. Ketua Hakim ni tak kira kemah kan. Ketua Hakim Syar'i tak menghabak negeri mana. Tapi Ketua Hakim Syar'i lah dia tu. Dia ni pas ke depan dah. Tahu dah kali dia pekor juga. Mereka dah settle apa semua, dia pekor ni. Apa yang jatuh nak panggil Barazak jatuh Saya kata tak apa. Punya jauh ke depan, depa jatuh Sungai Bakap. Saya sampai Bandar Baru lah. Punya pulung pula Kira U-turn saya Bandar Baru lah. Relax Lepas tu cari depa balik, ada depa duduk di hentian sebelah Sungai Bakap, buat pi di situ dah. Sampai tengok lah. Lepas tu saya habang pasal dia ni, Barazak ni jiran saya rasa tanggungjawab lebih lah. Saya kata tak apa lah, hantar apa 2 pi lah, sambung pi lah, anak buat balik lah. Kebetulan ada satu lori kereta pick up ni nak tolong hantar balik ke Taman Kelisa. 2 ni tuan-tuan, bila saya kata tak apalah sambung, hak Ketua Hakim jawab dulu. Hantar anak tak boleh dah kata. Depan mata anak dia. Awak jatuh tu, pung tu depan mata, anak duduk belakang. Tak boleh dah. Ni nak bawa motor nak balik rumah pun berasa lain macam lah ni. Tu tuan-tuan yang kata ainul yaqin ni tuan-tuan. Tengok depan, bukan dia jatuh, dia tengok saja. Dia tak jadi hakul yaqin, hak rasa jatuh tu. Hak jatuh ni lagilah kita rasa ambil pengajaran. Hak tengok pun apa rasa gerun tu dimai lah. Tuan-tuan, ni bukan nak cerita kot lah kan. Saya jadi tobat, saya tahu cerita lah. Memang tengok dah jatuh dah apa, tak apa, bukan depan mata. Baru ni saya pulas pula pilot start sampai temperature penuh naik 3. Baru saya teringat, aku ni baru lepas kejadian ni aku pulas sampai temperature penuh. Slow-slow rupanya ada kes ayak. Tapi nak abang tam pulas tu lah, tak berapa gerun sangat. Pasal apa? Bukan saya nampak, duduk belakang. Tengok balik dalam video, dia ada video, rupanya dia jatuh tu, saya tak ada depan ni. Yang dia tu ikut saya sebenarnya, tapi saya tak ada depan dah. Nak cerita tentang ni benda-benda. Sebab tu Nabi SAW sangat pesan dekat kita, fattaqudar, takut neraka. Pasal apa? Nabi biasa tengok, kita duk dengar takut. Habis kuat ustaz cerita azab neraka ni, api dia kalau hitam, kalau bocor, kita biasa cerita kalau bocor neraka tu tuan-tuan sebesar lubang jarum. Neraka hak duk ada tu, terbocor dia, lubang bocor tu besar lubang jarum. Tuan-tuan, jarum ada lubang. Jadi lubang jarum tu kita celuih buah apa? Benang lah kan. Kita duk biasa lubang jarum tu buah benang pasal nak jahit. Jadi maksud dia, hadis Nabi kata, kalau neraka tu bocor dan kebocorannya hanya sebesar benang api tu,
jatuh timpa dunia ni, Nabi kata hancur dunia. Hadis dalam At-Tazkirah Imam Qurtubi ada tercatat. Besar benang timpa dunia ni punya hebat ni, hancur dunia. Bukan hancur jatuh atas Sungai Petani, hancur Sungai Petani saja, tak. Dunia ni jatuh atas Sungai Petani, dunia ni hancur, Nabi kata. Kita dengar pun, wih, geron gitulah kan. Yang Nabi tengok depan mata, tuan-tuan, maka Nabi sangat-sangat lagi menjiwainya, dan Nabi sangat pesan kepada kita, fattaqun nar, takutlah kamu akan neraka. Tuan-tuan, sambung cerita kita habis sikit lagi. Abu Jahal, tuan-tuan, dia bawa batu besar, dia pi siap ada geng mai ikut nak pi hempap kepala Nabi. Nabi sampai, Nabi sembahyang pagi tu, Nabi tengah sujud, dia pi sungguh kot belakang. Nabi tak tahu cerita ni, Nabi tak tahu. Nabi duduk sembahyang, pi belakang nak hempah batu ni. Mereka duduk tengok dah, duduk 3 orang tu tengok kot jauh. Pergilah dan mereka syok, pergilah Muhammad. Gaya nak empah, tiba-tiba mereka nampak tangan Abu Jahal terketak, batu terlepas jatuh, dan Abu Jahal lari. Jadi mereka duduk tengok Abu Jahal lari mai, pucat muka. Abu Jahal ni, tuan-tuan, dia muka dia macam lebih Abu Lahab juga, jenis merah-merah tu, orang Arab kan, tapi hak tu pucat, mai duk terketak. Depa tanya, lah pasal apa? What's wrong? Apa sebab? Semangat sangat kemarin nak bunuh, dah dapat peluang Muhammad di depan mata, tengah sujud pula tu, tunggu nak hempah batu atas kepala dia, tiba-tiba boleh terlepas batu, hang lari terketak. Tuan-tuan, Abu Jahal kata, dok, aku gaya nak empah tadi, pi dekat Muhammad tu, gaya nak empah batu ni, tiba-tiba datang seekor unta jantan punya besar. Dia kata, aku tak pernah tengok unta sebesar itu. Jadi tengok-tengok unta tu nak terpa mai kat dia, dia gaya nak empah, tengok-tengok unta tu lagi mai nak terpa dia. Jadi takut, tuan-tuan, aku jadi takut, aku lepas batu tu yang aku lari. Pok ni kata apa, tuan-tuan? Ni jadi lekeh Abu Jahal. Depa kan tengok, depa nampak Abu Jahal kata unta besar tak ada. Depa kata apa? Mana ada, hang ni macam-macam akal, sembang kemarin kemas kami nak bunuh Muhammad kan. Tak kisahlah hampa nak serah kepada hakim ke, hampa nak sokong ke, hampa ikut suka, macam semangat okey lah. Tiba-tiba tak jadi pagi ni, menakut apa tahu. Dia kata, tak pasal unta. Mana ada, mereka ramai tengok tu. Dia kata, mana nampak, tak ada apa unta. Yang hang pandai-pandai, hang penakut, hang reka cerita macam-macam. Dah tak pasal Abu Jahal kena peleceh dengan kawan-kawan. Tuan-tuan, cerita tu jadi buah mulut lah. Abu Jahal kan tok ayah besar, tiba-tiba jadi koman hari tu. Orang sembang, dapat kat orang Islam cerita tu, pergi tanya Nabi Muhammad, tahu tak cerita pagi tadi Abu Jahal nak bunuh hang? Lepas tu dia cerita dah, Nabi kata, benarnya aku tak tahu, tapi semasa unta tu mai aku tahu. Pasal apa? Benarnya unta tu bukan unta, dia adalah malaikat Jibril. Ni tuan-tuan, itulah istimewa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok pun dalam peristiwa Nabi hijrah, meninggalkan rumah yang dikepung oleh 40 orang pemuda pelbagai kabilah kaum yang duk ada, pakat nak bunuh Nabi duk dalam rumah masa Nabi nak tinggal dah, nak pergi hijrah. Tapi akhirnya Allah jaga, pakat lena habis, seorang pun tak sedar. Nabi lalu lintas celah mereka, keluar daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pengajaran sikit daripada kisah ni, masa kita pun dah ni. Yang pertama, kita nak buat kerja untuk Islam, kita pasti akan mendapat rintangan, dugaan di hadapan kita, pasti pasti ada. Bahkan kalau sirahnya Nabi itu sampai tahap nak dibunuh untuk menegakkan keadilan.
Jadi apa pun tuan-tuan, kalau kita boleh bertahan, kita ingatlah inna ma'al usri yusra. Apa juga dugaan lah, bukan kata nak jadi tok imam saja ke apa juga buat kerja baik ni tuan-tuan, pasti kita akan diuji. Tapi kalau kita boleh lepas benda tu benda baik, kita akan dapat sesuatu yang istimewa, sama ada di dunia ini, kalau tak dapat pun di dunia, kita dapat di akhirat nanti. Pasal asal buat baik tuan-tuan, al jaza min jinsil amal, kama tadi nutudan, apa hampa buat itu hampa dapat. Balasan akan berdasarkan kepada perbuatan kita dapat tuan-tuan. Kalau tak dapat di dunia pun, kita dapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Cuma yang kita kena buat fastaqim. Arahan tu Al-Quran suruh apa? Fastaqim. Beristiqamahlah dalam melaksanakan kebaikan demi kebaikan, walaupun kita tahu benda baik kalau kita nak buat, kita akan mendapat ujian demi ujian, rintangan, tapi hasilnya nanti al-jaza' min jinsil amal, baik kita buat, baiklah yang kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setakat tu dulu, nanti kita akan sambung. Hak tadi cerita Nabi nak kena bunuh. Hak lepas ni kita tengok keberanian baginda pula. Macam mana Nabi itu seorang yang sangat berani. Berani ya. Kan, lawan musuh dan sebagainya. Itu Nabi banyak cerita juga tentang keberanian baginda. Itulah Nabi kita. Semoga lebih kita mengenal baginda. Tak kenal tak cinta, maka lebih kita kenal Nabi kita, semoga kita lebih mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk hina kelemahan saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.